Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Allahumma ftah alaina hikmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asyara wal qamar alhamdulillah la ilaha illallah amin. Amin. Okey, muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti awak takkan dengar suara muallim. Jadi untuk sementara ni muallim tutup dulu untuk muallim mengajar awak. Waalaikumsalam. Okey, siapa yang baru sekarang ni buka buku teks BM muka surat 56. Okey, hari ini muallim nak ajar awak tajuk dia ada 3 tajuk, idea utama, idea sampingan dan juga idea keseluruhan. Dalam kelas hari itu muallim dah ajar awak idea utama. Hari ini kita masuk dengan yang kedua, idea sampingan dan juga idea utama. Apa itu yang dimasukkan dengan idea utama, idea sampingan dan juga idea keseluruhan. Okey, idea utama. Siapa ingat lagi? Muallim dah ajar itu hari. Okey, tengok kat depan ni, muallim tunjukkan. Okey, hari ini kita belajar tentang 3 tajuk ini. Yang pertama ialah idea utama, yang kedua idea sampingan dan yang ketiga idea keseluruhan. Okey. Kita pergi dengan yang pertama, idea utama. Dalam kelas hari itu muallim dah ajar awak apa itu yang dimasukkan dengan idea utama. Okey, idea utama. Yang pertama, idea utama, idea yang paling penting atau utama yang ada pada setiap perenggan dalam petikan. Okey, bila dia bagi dalam petikan dalam buku teks awak tu muka surat 56, itu dipanggil karangan. Itu ialah petikan karangan dan dalam karangan akan ada perenggan sama ada 2, 3, 4 atau 5 dan seterusnya. Okey, yang dimasukkan dengan idea utama ni, idea yang paling penting. Dalam perenggan pertama contohnya ada 2, 3 ayat tu, ada satu ayat yang paling penting yang nak disampaikan dalam petikan tu. Ada yang utama, yang paling utama yang nak sampaikan. Itu yang pertama. Okey, yang kedua idea utama. Idea utama boleh dilihat pada ayat yang pertama setiap perenggan. Kebiasaannya dalam perenggan, contohnya perenggan pertama, idea utama biasanya akan berada pada ayat yang pertama. Contoh dia dalam buku teks awak tu ada perenggan pertama, ada 2 ataupun 3 ayat. Awak nak tahu yang mana satu idea utama, awak tengok yang pertama sekali. Idea utama akan berada pada ayat yang pertama. Biasanya, sesetengah akan ada yang bermula ayat kedua.
Tapi kebiasaannya idea utama ni berada pada ayat yang pertama setiap perenggan. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, idea utama hanya ada satu sahaja. Kena ingat. Assalamualaikum, Muallim. Waalaikumsalam. Ingat, idea utama hanya ada satu sahaja. Itu yang ketiga. Ingat, yang pertama, idea utama dalam perenggan pertama contohnya ada satu ayat yang paling utama yang nak disampaikan. Itu maksud dia idea utama yang paling penting sekali. Yang kedua, idea utama ni awak nak tahu, awak tengok pada ayat yang pertama. Dan yang ketiga, idea utama dalam perenggan, setiap perenggan tu hanya ada satu sahaja. Dia takkan ada 2, 3, 4, tak ada. Idea utama hanya ada satu sahaja. Okey, setakat ni semua boleh jelas berkaitan dengan idea utama. Okey, itu untuk idea utama. Dalam kelas hari tu Muallim dah ajar dah awak. Okey, untuk yang kedua, kita masuk dengan yang kedua, idea sampingan. Tadi tu idea utama. Yang ni pula dengan idea sampingan. Okey, kita tengok apa yang dimasukkan dengan idea sampingan. Okey, yang pertama, idea sampingan menghuraikan idea utama atau idea yang menyokong idea utama. Idea sampingan ni dia huraian kepada idea utama. Bila ayat pertama tu idea utama, ayat yang kedua tu ialah idea sampingan. Idea sampingan ni awak nak tahu sama ada dia bagi contoh ataupun kesan ataupun akibat kepada sesuatu idea. Itu maksud yang pertama untuk idea sampingan. Dia huraian. Huraian kepada idea utama ataupun idea yang menyokong idea utama. Awak nak tahu, awak boleh tengok kepada contoh ataupun kesan ataupun akibat. Itu yang pertama. Kalau idea utama ni idea yang paling penting. Idea sampingan ni dia sekadar huraian sahaja. Okey, yang kedua, boleh dilihat pada ayat yang kedua dan seterusnya pada setiap perenggan. Okey, idea utama dia berada pada ayat yang pertama setiap perenggan. Kalau idea utama. Idea sampingan ni pula dia berada pada ayat yang kedua. Dia takkan ada ayat pertama. Dia berada pada ayat yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Ingat, idea sampingan ni pula dia ada satu ataupun lebih. Bahasa mudah dia sama ada dalam perenggan tu, idea sampingan ni dia boleh ada satu, boleh ada dua, boleh ada tiga dan seterusnya. Tapi kalau idea utama dia hanya ada satu sahaja dalam setiap perenggan tu. Ada satu je. Tapi idea sampingan dia boleh ada satu, boleh ada dua ataupun boleh ada tiga. Dia ada lebih daripada satu. Itu idea sampingan. Ingat, idea sampingan ni huraian kepada idea utama. Boleh awak nak tengok, nak kenal pasti yang mana satu idea sampingan. Idea sampingan akan berada pada ayat yang kedua atau yang ketiga dan keempat. Tapi idea utama hanya berada pada ayat pertama. Dan idea sampingan ni dia ada lebih. Sama ada satu ataupun dua ataupun tiga. Tapi idea utama hanya ada satu sahaja. Itu idea sampingan. Setakat ni semua boleh faham? Faham. Ya. Okey, tak apa. Lepas ni Muallim akan tunjuk kita buat aktiviti latihan bersama-sama. Nanti awak lagi faham. Okey, yang ketiga, idea keseluruhan. Okey, kalau idea utama dan juga idea sampingan, awak kena tengok dalam setiap perenggan dalam karangan. Contoh karangan ada 5 perenggan. Jadi satu perenggan pertama akan ada idea utama, akan ada idea sampingan. Perenggan kedua pun akan ada idea utama dan juga idea sampingan. Perenggan ketiga, keempat dan kelima pun akan ada idea utama dan juga idea sampingan. Tapi kalau idea keseluruhan ni, maksud dia idea yang menggambarkan keseluruhan petikan. Maksudnya dalam satu karangan tu yang ada 5 perenggan contohnya, idea keseluruhan ni dia merangkumi ke semua perenggan tu. Satu karangan tu dia bukan ikut perenggan tapi keseluruhannya.
Itu maksud dia. Setakat ni semua faham tak? Faham. Boleh faham? Boleh. Boleh bezakan tak antara idea utama dan idea sampingan? Idea keseluruhan? Ya. Nak pergi tandas. Silakan. Okey, dalam buku teks awak, mari kita tengok buku teks awak. Muka surat 56. Kat situ dia dah bagi dah yang mana satu idea. Okey. Muka surat 56. Tajuk dia kat sini dia bagi petikan karangan. Ini dipanggil petikan karangan. Okey, karangan ni ada berapa perenggan? Mari kita tengok satu persatu. Ini perenggan pertama, ini perenggan kedua dan ini perenggan ketiga. Tajuk karangan ni mari naik tangga. Tajuk dia mari naik tangga. Jadi petikan ni menceritakan tentang tangga. Kenapa dengan tangga? Okey, mari kita tengok satu persatu. Aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Aktiviti ini boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana. Aktiviti menaiki tangga ni senaman. Kenapa dia senaman? Aktiviti menaiki tangga ni senaman yang sihat dan mudah. Boleh dilakukan bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Itu perenggan pertama. Jadi dalam perenggan pertama ni, dia akan ada satu idea utama dan akan ada idea sampingan. Itu kita tengok berdasarkan satu perenggan-perenggan. Okey, terdapat beberapa faedah menaiki tangga. Antara faedah menaiki tangga ialah kadar degupan jantung akan meningkat. Kecergasan badan bertambah baik. Aktiviti menaiki tangga juga boleh membakar lemak di dalam tubuh. Perenggan kedua ni dia bagi tahu tentang beberapa faedah. Antara faedah menaiki tangga, kadar degupan jantung akan meningkat. Okay, awak tengok dalam buku awak ni. Dalam kotak tu dia bagi dah. Okey, perenggan pertama. Ni tengok perenggan pertama. Ini perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga. Perenggan pertama dia bagi kat sini. Aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Ingat, idea utama akan berada pada ayat yang pertama. Jadi ini ayat pertama, perenggan pertama. Aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Ayat pertama ialah idea utama. Jadi kat sini ialah idea utama, ayat idea utama. Dan idea sampingan ialah berada pada ayat yang kedua. Jadi ini ayat kedua dia. Aktiviti ini boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Itu ayat yang kedua. Jadi bila ayat kedua itu ialah idea sampingan. Boleh faham tak? Boleh. Ya, ingat idea utama berada pada ayat yang pertama. Idea sampingan akan berada pada ayat yang kedua. Itu untuk perenggan pertama. Okey, mari kita tengok pula perenggan kedua. Perenggan kedua dia bagi ni. Ini perenggan kedua. Terdapat beberapa faedah menaiki tangga. Antara faedah menaiki tangga ialah kadar degupan jantung akan meningkat. Kat sini dia pula dia bagi. Tidur dah. Okey, perenggan ini perenggan kedua kat sini dia ambil dekat sini. Cara-cara menaiki tangga. Kat sini dia bagi faedah menaiki tangga. Terdapat beberapa faedah menaiki tangga. Ayat pertama ialah idea utama. Ingat idea utama. Ayat pertama ialah idea utama. Dan ayat yang kedua, ketiga, keempat dan keseterusnya ialah idea sampingan. Jadi idea sampingan dia kat sini ada berapa? Tengok yang pertama. Antara faedah menaiki tangga ialah kadar degupan jantung akan meningkat. Itu yang pertama. Idea sampingan yang pertama. Yang kedua, idea sampingan yang kedua, dia bagi apa lagi? Kecergasan badan bertambah baik apabila jantung aktif. Itu yang kedua.
Aktiviti menaiki tangga juga boleh membakar lemak di dalam tubuh. Itu faedah yang kedua. Badan kita akan sihat dan cergas sekiranya kita kerap menaiki tangga. Itu yang ketiga. Okey, setakat ni semua faham tak? Faham. Faham. Okey, mari kita cuba jawab soalan bersama-sama. Mualina, semua orang buka mikrofon awak. Mari kita jawab soalan bersama-sama. Okey. Nampak tak kat depan ni? Tak. Ini dipanggil karangan. Soalannya baca teks muka, kemudian tulis idea utama dan idea sampingan. Dia suruh tulis idea utama dan juga idea sampingan. Ini tak ada dalam buku teks awak. Tengok ke depan je. Mualina, semua orang tengok laptop awak, tengok kat depan ni apa yang Muallim tunjuk. Lepas tu kita cuba jawab bersama-sama. Okey, ini dipanggil karangan. Ini ialah karangan. Dalam karangan ni ada berapa perenggan? Ada 3 perenggan. Ini perenggan pertama, ini perenggan kedua, ini perenggan ketiga. Jadi setiap idea utama dan idea sampingan kita tengok berdasarkan perenggan masing-masing. Perenggan pertama, kita tengok perenggan pertama. Perenggan kedua, kita tengok perenggan kedua. Perenggan ketiga, kita tengok perenggan ketiga. Ingat, idea utama, idea sampingan, jawapan dia awak tengok je dalam petikan. Okey, tengok ke depan je. Tak ada dalam buku awak. Tak perlu tengok buku. Tak ada dalam buku awak. Tengok kat depan ni. Ini Muallim ambil dalam buku lain. Okey, idea utama. Ingat, idea utama akan berada pada ayat yang keberapa? Pertama. Ayat yang pertama. Okey, tengok perenggan pertama. Kita baca dulu pertama. Murid-murid, sila berikan perhatian. Sukan memanah ini banyak kebaikannya. Antaranya meningkatkan hubungan mata dan tangan, kekuatan otot jari dan tangan juga semakin bertambah. Okey, tengok ayat pertama. Murid-murid sila berikan perhatian. Sesuai tak ini diletakkan sebagai idea utama? Sesuai tak? Sesuai. Tak sesuai. Ingat, idea utama kadang-kadang dia berada ayat pertama. Tapi tengok, idea utama ni perkara yang paling penting yang nak disampaikan. Ayat ni perkara paling penting ke dia nak sampaikan. Murid-murid sila berikan perhatian. Ini bukan perkara penting. Tengok, tajuk dia pemanah selamat berkaitan dengan memanah. Jadi ayat pertama ni dia bukan idea utama. Dia tak ada idea pun sebenarnya. Dia bukan penting. Perkara yang penting dia nak sampaikan ialah ini. Sukan memanah ini banyak kelebihannya. Dalam idea utama untuk perenggan pertama ni, dia nak bagi tahu sukan memanah ini banyak kebaikannya. Jadi itu ialah idea utama. Jadi idea utama dia sukan memanah ini banyak kebaikannya. Itu ialah idea utama. Idea utama dia sukan memanah banyak kebaikannya. Jadi ayat yang seterusnya akan menjadi idea sampingan. Jadi idea sampingan dia yang mana? Antaranya meningkatkan hubungan mata dan tangan. Itu idea sampingan yang pertama. Idea sampingan yang kedua, kekuatan otot jari dan tangan juga semakin bertambah. Jadi idea sampingan untuk perenggan pertama ni ada 2. Yang pertama, meningkatkan hubungan mata dan tangan. Itu idea sampingan yang pertama. Yang kedua,
kekuatan otot jari dan tangan juga semakin bertambah. Itu idea sampingan dia. Idea sampingan untuk peringkat pertama ada 2. Setakat ni semua faham tak? Ada siapa nak tanya soalan? Boleh faham setakat ni? Okey, mari kita tengok dengan perenggan yang kedua pula. Ini perenggan kedua. Untuk bermainnya keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Ingat, idea utama berada pada ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Jadi inilah ayat yang pertamanya. Untuk bermainnya keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Itu ayat yang pertama. Ini ayat pertama dia. Untuk bermainnya keselamatan pemanah perlu diutamakan. Itu ayat yang pertama. Jadi ingat, ayat utama ni berada pada ayat yang pertama. Jadi itulah idea utama untuk perenggan yang kedua. Untuk bermainnya keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Boleh faham setakat ni? Boleh. Jadi kalau idea utama berada pada ayat yang pertama, idea sampingan berada ayat yang keberapa? Ayat yang kedua dan seterusnya. Ini semua idea sampingan dia. Idea sampingan ada 3. Yang pertama idea sampingan, pemanah tidak boleh menarik tali busur dengan anak panah dan menghalakannya kepada yang lain. Itu idea sampingan yang pertama. Idea sampingan kedua, pemanah juga tidak boleh melakukan panahan ke udara tanpa pengawasan jurulatih. Itu idea sampingan yang kedua. Dan idea sampingan yang ketiga, perbuatan melintas di hadapan atau di belakang papan sasaran sangat berbahaya. Itu idea sampingan yang ketiga. Jadi semua faham tak setakat ni? Faham? Okey, mari kita tengok perenggan yang terakhir. Okey, kat sini yang mana satu idea utama? Cuba cari idea utama dia. Yang mana idea utama untuk perenggan ini? Cari kat sini. Mana idea utama? Idea utama yang mana? Siapa tahu? Idea utama berada di mana? Ingat, idea utama berada pada ayat yang ayat yang pertama. Jadi yang mana ayat pertama dia? Ini ayat pertama dia. Peralatan memanah perlu diperiksa supaya sentiasa selamat. Lepas tu dia titik. Jadi inilah idea. Idea utama. Berada pada ayat yang pertama. Jadi idea sampingan berada pada ayat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi semua ni itu ialah ni bermula ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Ini semua ialah idea sampingan. Idea utama berada pada ayat yang pertama. Jadi ayat pertama yang ini ayat pertama. Ayat pertama ialah idea utama. Ayat kedua, ketiga dan seterusnya ialah idea sampingan. Boleh faham setakat ni? Boleh faham?
Kita dah pergi kepada idea utama dan idea sampingan. Mari kita tengok pula macam mana dengan idea keseluruhan. Abdul Aziz, main apa dah? Okey, tengok buku teks awak, muka surat 65. Buka buku teks, muka surat 65. Kita masuk sikit. Tadi kita dah pergi dengan idea utama. Sekarang ni kita masuk dengan idea keseluruhan. Idea keseluruhan, bahasa mudahnya awak kena tahu, awak kena tengok keseluruhan 65. Muka surat 65. Nak tahu idea keseluruhan, awak kena baca idea keseluruhan. Awak nak tahu idea keseluruhan, awak kena tengok kepada keseluruhan karangan ni. Awak kena baca, kena faham, barulah awak boleh cari idea keseluruhan. Boleh faham? Idea keseluruhan ni bahasa mudah dia ialah tajuk. Idea keseluruhan ni awak kena cari tajuk. Macam kat sini dia dah bagi dah. Tajuk apa kita nak letak kat sini? Awak nak tahu tajuk ni ialah idea keseluruhan. Nak tahu awak kena baca keseluruhan petikan ini. Awak kena faham petikan. Barulah awak boleh cari idea keseluruhan. Okey, mari kita baca petikan. Amboi, wanginya bau masakan makcik. Makcik masak apa? Makcik sedang memasak nasi ambeng. Makcik, apakah nasi ambeng? Nasi ambeng ialah makanan tradisi masyarakat Jawa, iaitu nasi putih yang dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Antaranya termasuklah mi goreng, ikan masin, sambal, serondeng, kelapa, tempe dan ayam goreng. Apakah keistimewaan nasi ambang, makcik? Nasi ambang istimewa kerana setiap hidangan akan dimakan secara beramai-ramai. Situasi ini dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. Barulah saya faham. Terima kasih, makcik. Okey, jadi kalau nak cari idea utama, idea keseluruhan, ingat idea keseluruhan bahasa mudah dia, tajuk dia. Apa tajuk utama? Nak cari idea keseluruhan, kena baca ke semua petikan. Itu maksud dia idea keseluruhan. Jadi, apa idea keseluruhan dia? Petikan ni dia bercerita tentang apa? Pasal nasi. Nasi apa? Nasi ambeng. Petikan ni bercakap tentang nasi ambeng. Beritahu nasi ambeng, makanan, tengok yang merah ni, makanan tradisi masyarakat Jawa. Ini ialah idea utama. Yang kedua, nasi putih yang dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Itu yang kedua. Nasi ambeng ni mengeratkan hubungan persaudaraan. Jadi berdasarkan 3 idea yang dibagi ni, 1, 2, 3. Jadi apa idea keseluruhan dia? Kita nak bagi apa yang sesuai? Apa tajuk yang sesuai? Tajuk yang sesuai berdasarkan petikan apakah ini? tajuk yang sesuai? Tajuk tu merujuk kepada idea utama. Jadi apa yang utama? Awak rasa apa? Cuba fikir. Cuba fikir. Kita nak bagi tajuk apa? Tajuk Apa nak bagi tajuk idea keseluruhan dia? Memasak nasi ambeng. Memasak nasi ambeng. Lagi apa lagi yang sesuai? Awak boleh juga letak idea. Ibu memasak
nasi ambeng. Itu bukan idea utama. Itu bukan idea keseluruhan. Idea keseluruhan dia yang pertama boleh bagi awak boleh tulis. Nasi ambeng. Cara dia dah bagi tahu tak? Nasi ambeng. Dia dah bagi tahu cara. Dia bagi tahu tak cara nak masak? Tak ada bagi tahu cara. Jadi cara memasak kurang sesuai. Apa lagi agak-agak? Memasak nasi ambeng. Memasak nasi ambeng. Apa lagi agak-agak yang sesuai? Awak boleh tulis keistimewaan. Keistimewaan Nasi ambeng. nasi ambeng. Ini awak boleh letakkan ini juga sebagai idea keseluruhan. Keistimewaan nasi ambeng. Awak letak keistimewaan. Apa tajuk dia keistimewaan? Kalau awak letak sini keistimewaan nasi ambeng sebagai tajuk dia. Apa keistimewaan dia? Tengok yang pertama. Awak boleh ambil kat sini. Idea keistimewaan dia makanan tradisi masyarakat Jawa. Yang kedua, keistimewaan nasi ambeng dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Tengok, dia hidangkan dalam dulang. Itu keistimewaan dia. Yang ketiga, keistimewaan dia juga dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam sesebuah keluarga. Jadi, awak boleh letakkan tajuk dia sebagai keistimewaan nasi ambeng. Boleh faham setakat ni? Boleh. Idea keseluruhan, bahasa mudah ialah idea keseluruhan. Tajuk karangan, kita nak letak apa tajuk dia? Boleh faham? Boleh bezakan tak antara tiga idea tu? Idea utama, idea sampingan dan idea keseluruhan. Boleh faham tak? Boleh bezakan tak? Mualim, Okay. yang Mualim ajar tadi akan masuk dalam periksa ke? Ya, masuk dalam periksa. Ada sesiapa nak tanya soalan lagi? Ada. Semua faham? Boleh. Okey. Kalau semua faham, kerja rumah awal hari ini, buka buku aktiviti muka surat 65. Kerja rumah awak muka surat 66 dan juga 73. Ini kerja rumah awak muka surat 66 dan juga 73. Ada dua muka surat. Nanti jangan lupa siapkan dan siap hantar kepada muallim untuk muallim cek. Boleh? Boleh. Muka surat 66 dan juga 73. 66 dan juga 73. 73. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas. Ya, Lufi. Ya. Ya. Ya, nak tanya apa? Buku surat berapa? 66 dan juga 73. Ada dua muka surat. 66 dan juga 73. Okey, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan baca doa surah Wal-As bersama-sama. Okey, sama-sama baca doa. Amin. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.